Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi, Miss Wana. Kamu dah cuba buat soalan ini? Kalau belum, berhenti video ini dan cuba buat dahulu. Kalau sudah, mari kita teruskan dengan perbincangan soalan. Baiklah, mari kita pergi pada soalan yang pertama. Soalan mengatakan, suatu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan larutan P dan larutan Q apabila ditambah kepada lateks. Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen itu. So, dia bagi tabel campuran dan pemerhatian. Untuk campuran pertama iaitu lateks dan larutan P, pemerhatiannya getah menggumpal. Manakala untuk campuran yang kedua iaitu lateks dan larutan Q, getah tidak menggumpal. Jadi, soalan yang pertama, namakan larutan-larutan tersebut. So, sebelum kita meneruskan menjawab soalan ini, kita pergi pada revision terlebih dahulu. Okey, kamu telah tengok nota yang sebelum ini kan tentang penggumpalan lateks. So, kita revision semula. Apakah yang menyebabkan penggumpalan lateks? Penggumpalan lateks boleh berlaku dengan memasukkan asid lemah ke dalam lateks atau secara semula jadi dengan membiarkannya ia terdedah kepada udara. Kenapa kalau kita biarkan ia terdedah kepada udara, ia akan menggumpal? Kerana bakteria yang berada di dalam udara akan memasuki lateks dan merembeskan asid laktik yang menyebabkan lateks menggumpal. Ini bermakna jika terdapat asid yang ada dalam lateks, ia akan menyebabkan lateks tersebut menggumpal. So, kalau kita boleh membuatkan ia menggumpal, kita mesti boleh mempunyai cara untuk menghalangnya ia menggumpal. So, bagaimana hendak menghalang penggumpalan lateks? Iaitu dengan memasukkan larutan alkali. Kerana larutan alkali mengandungi ion hidroksida OH negatif yang dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria atau asid lain. Membran protein zarah getah akan kekal bercas negatif dan zarah getah akan kekal tolak apabila mendekati antara satu sama lain. So, kita dah selesai revision. Kita tengok pada soalan, dia nak larutan P dan larutan Q. Kita boleh dapat tahu larutan P menyebabkan getah itu menggumpal. So, yang mana larutan P adalah asid. Jadi, kita boleh menamakan apa-apa asid lemah yang kita tahu. Contohnya, asid formik, asid metanoik dan asid etanoik. Kemudian, larutan Q adalah larutan yang menyebabkan ia tidak menggumpal, iaitu larutan alkali. Jadi, kita boleh namakan apa-apa larutan alkali yang kita tahu. Contohnya, larutan amonia atau larutan amonium hidroksida. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan mengatakan, lateks juga boleh menggumpal apabila dibiarkan semalaman. Terangkan proses, bagaimana proses ini berlaku. So, dia nak kita terangkan proses bagaimana lateks itu menggumpal di dalam udara. Tadi kita dah bincangkan tentang penggumpalan lateks apabila bakteria dalam udara masuk ke lateks. So, kita just terangkan semula. Kita boleh katakan bakteria yang berada di dalam udara akan memasuki lateks dan merembeskan asid laktik yang mengandungi ion hidrogen yang menyebabkan ia menggumpal. Itu sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ini saya ambil daripada kertas 2 bahagian B, iaitu soalan esei. Dia tentang getah juga. So, dan kat sini dia ada berikan carta alih. Carta alih ni adalah carta alih situasi apabila lateks yang diambil daripada pokok getah digunakan untuk menghasilkan getah jenis A dan getah jenis B. So, kita fahamkan dulu carta alih ini. Kemudian kita pergi soalan yang pertama. Soalan pertama, dia nak cadangkan satu bahan yang perlu ditambah dalam lateks dalam proses satu bagi memastikan lateks dapat dikekalkan dalam keadaan cecair sehingga dibawa ke makmal kimia. Dia nyatakan satu nama bagi getah jenis A dan getah jenis B. Okey, di dalam soalan ini dia nak 3 benda, iaitu cadangkan satu bahan, namakan getah jenis A dan namakan getah jenis B. Kita pergi kepada yang pertama dahulu. Dia nak cadangkan satu bahan untuk ditambah bagi memastikan lateks itu kekal dalam keadaan cecair. Maksudnya dia nak lateks itu tidak menggumpal. So, kita dah tahu tadi, kita dah ulang kaji dah tadi. Bagi memastikan lateks tidak menggumpal, kita kena tambahkan larutan alkali. So, kita boleh tambah di sini.
Contoh larutan alkali yang kita tahu iaitu larutan amonium. So kita just letakkan bahan dalam proses satu adalah larutan amonium. Kemudian kita pergi ke permintaan yang seterusnya, iaitu catatkan nama bagi getah A dan getah B. So getah A kita tengok dalam catat alih. Getah A selepas prosedur dia akan menghasilkan jalur getah jenis A. So jalur getah jenis A itu digunakan untuk menghasilkan sarung tangan. Kemudian jalur getah A itu diambil untuk melakukan proses 3, iaitu direndam dalam disulfur diklorida dalam metil benzena, menghasilkan jalur getah jenis B dan digunakan untuk menghasilkan tayar. So kita tahu sini jalur getah jenis A adalah diambil daripada latex itu sendiri. So dia adalah getah jenis asli, iaitu getah asli. Kemudian apabila melakukan proses 3, iaitu direndam dalam disulfur diklorida dalam metil benzena, akan menghasilkan getah jenis B, iaitu getah terbukan. Getah terbukan ini adalah getah di mana terdapat rangkaian silang sulfur, dan getah terbukan ini dihasilkan melalui proses pemvulkanan. So kita boleh dapat getah A adalah getah asli, manakala getah B adalah getah terbukan. Selesai soalan yang pertama, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan kedua dia nak bandingkan sifat fizik antara getah jenis A dan getah jenis B dari segi kekerasan, kekenyalan, kesan terhadap haba dan kesan terhadap pengoksidaan. Kemudian dia nak terangkan mengapa getah B lebih sesuai untuk membuat tayar berbanding getah A. So, dia nak dua benda di sini, iaitu dia nak kita bandingkan sifat fizik getah A dan getah B. Kemudian dia nak kita terangkan sebab getah B lebih sesuai buat tayar daripada getah A. So, kita buat yang pertamanya dulu, iaitu bandingkan. Bila kamu dapat soalan yang tentang perbandingan, lebih sesuai kalau kita buat kotak. So, mudah untuk pemeriksa untuk melihat jawapan kita. So, kita buat dulu, kita bahagikan dulu getah A iaitu getah asli, getah B getah terbukan. So dari segi kekerasan, kalau kamu dah tengok nota yang sebelum ini tentang ciri-ciri perbezaan getah terbukan dan getah tidak terbukan. Getah tidak terbukan itu adalah getah asli. So kamu boleh tulis semula saja. Dari segi kekerasan, getah asli adalah lembut, manakala getah terbukan, getah B adalah keras. Dari segi kekenyalan, getah A adalah kurang kenyal, getah B lebih kenyal. Dari segi kesan terhadap haba, getah A kurang tahan haba tinggi, manakala getah B tahan haba tinggi. Kemudian dari segi kesan terhadap pengoksidaan, getah A adalah lebih mudah teroksida, manakala getah B lebih tahan pengoksidaan. Selanjutnya kita pergi kepada permintaan yang kedua, iaitu dia nak terangkan mengapa getah B lebih sesuai digunakan untuk membuat tayar daripada getah A. So kalau kamu rujuk di bawah sifat kimia getah terbukan, dia ada menceritakan tentang getah terbukan mempunyai rangkai silang sulfur yang menghalang polimer daripada menggelongsor. So kamu boleh ambil semula untuk menerangkan tentang untuk soalan ini. Kita boleh kata kehadiran rangkai silang sulfur antara molekul getah dalam getah B menghalang molekul getah menggelongsor antara satu sama lain dengan mudah. So ia akan mengelakkan daripada ia berubah bentuk. Manakala untuk getah A, ia mudah melekat, lembut dan mudah berubah bentuk apabila haba dan tekanan yang tinggi diberikan. So kita boleh juga bagi penerangan yang selainnya bagi melengkapkan jawapan kita. Jadi selesai soalan untuk ini. Jadi kalau kamu punya jawapan adalah lebih kurang dengan jawapan saya, maksudnya jawapan kamu adalah betul. Kalau salah, tidak mengapa. Kita boleh pelajari lagi, kita boleh buat lagi latihan untuk memastikan kita faham akan bab ini. Sekian, terima kasih.